Assalamualaikum dan selamat sejahtera juga. Hari ini tingkatan 5 akan belajar tentang pendidikan kesihatan. Baiklah, kita pastikan kita ceria dahulu. Kita siap sedia dengan alat tulis kita dan kita mulai belajar pada hari ini. Baiklah, tajuk pada hari ini yang saya akan ajar kepada semua pelajar tingkatan 5, terutamanya kepada anak murid saya, iaitu garam mineral. Garam mineral. Jadi garam mineral ini sangat diperlukan dalam tubuh badan kita. Setiap manusia perlu makan makanan yang mengandungi garam mineral ini. Sebelum kita meneruskan ataupun kita terus kepada tajuk ini, maka kita kena dengar dulu apakah istilah sebenarnya. Apakah makna garam mineral? Garam mineral ialah bahan tak organik dalam bentuk ion yang diperlukan dalam kuantiti kecil untuk memelihara kesihatan badan. Kekurangannya boleh menyebabkan penyakit. Jadi maksudnya ialah garam mineral ini ialah bahan yang tidak organik, maksudnya tak nampak, dan juga dalam bentuk ion, maksudnya yang kecil lah, nisbah dia yang kecil. Dan garam mineral ini sangat diperlukan dalam kuantiti yang kecil untuk memelihara kesihatan badan kita, supaya badan kita sihat. Jadi kalau sekiranya kita makan makanan yang tidak mengandungi garam mineral ini, maka boleh jadi badan kita tidak sihat. Jadi boleh jadi kita tidak bermaya, lemah. Kalau kita nak belajar pun susah. Kalau kita nak bersekolah pun susah. Ataupun kalau kita nak mengulang kaji pelajaran pun kita lemah, letih dan sebagainya. Kenapa? Kerana tubuh badan kita kurang garam mineral. Baiklah, kemudian kita lihat juga dia punya kekurangannya. Kekurangannya boleh juga menyebabkan penyakit. Jadi kalau sekiranya garam mineral ini kita kurang dalam tubuh badan kita, maka akan memberikan kesan-kesan penyakit yang lain. Jadi garam mineral ini sebenarnya terdapat dalam makanan. Diet harian kita makan nasi, kemudian kita makan lauk-lauk yang lain, ikan, daging, sayur, susu dan pelbagai makanan-makanan yang lain. Maka makanan-makanan inilah sebenarnya mengandungi garam mineral. Dan garam mineral ini adalah kandungan-kandungan yang telah dipecah-pecahkan. Maksudnya dalam garam mineral ini terdapat seperti kalsium. Ini seperti kalsium. Dan juga dalam garam mineral ini juga terdapat juga magnesium juga yang diperlukan oleh tubuh badan. Dan juga ada juga besi ataupun dipanggil ferrum juga. Zat besi ataupun ferrum juga. Dan juga zat-zat ataupun kita panggil juga natrium juga. Dan juga dalam garam mineral ini terdapat juga kalium yang sangat penting untuk tubuh badan kita. Kemudian perlu juga kita ada iodin. Iodin dalam tubuh badan kita. Dan begitu juga garam mineral juga mengandungi fosforus. Serta yang akhir sekali iaitu fluorin. Jadi inilah sebenarnya kandungan-kandungan dalam garam mineral yang kita belajar hari ini. Maksudnya ialah dalam tubuh badan kita sangat perlukan bahan-bahan ini dan untuk menambahkan kesihatan tubuh badan. Okey? Baiklah. Kemudian bila kita dah tahu kandungan-kandungan garam mineral ini, ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 juga. Ada 8 zat yang diperlukan ataupun yang ada dalam garam mineral ini. Ada 8. Jadi maksudnya ialah daripada ke-8 ini, dia akan memberikan setiap satu garam mineral ini akan memberikan fungsinya dalam tubuh badan kita. Terutamanya pada manusia, khususnya kepada murid-murid lah. Yang pertamanya kita tengok kandungan kalsium. Kandungan kalsium. Apa fungsi sebenarnya kalsium ini dalam tubuh badan kita? Dan juga setiap murid perlukan makanan-makanan yang mengandungi kalsium. Antaranya yang pertamanya ialah membina tulang. Kita lihat tulang kita ni daripada kita kecil mula-mula tulang kita kita oleh kanak-kanak kita rendah. Jadi di situ perlukan pertumbuhan
ya, pertumbuhan tubuh badan kita. Maka apabila adanya kalsium, maka akan membina tulang. Ya. Jadi kalau sekiranya dalam makanan kita kurang kandungan kalsium, macam mana kita nak membesar? Ya, tubuh badan kita pun tulang kita tidak dibina dan sebagainya. Boleh jadi kita tidak membesar dengan baik. Kemudian fungsi yang keduanya juga ialah untuk gigi yang kuat. Ya, setiap manusia ini perlu ada gigi. Jadi dengan adanya kalsium itu, maka akan menyebabkan gigi kita bertambah kuat. Kemudian kita tengok juga, ya, fungsi kalsium juga iaitu sebagai pembekuan darah. Dalam tubuh badan kita ni, kita tengok memang ada darah, ya, terutamanya dalam salur darah. Apabila contohnya kalau kita terluka, maka darah akan keluar. Ya, darah akan keluar. Jadi darah yang beku cepat, maka itu mengandungi kalsium. Tetapi kalau sekiranya darah tu tak beku, mencair, akan dia keluar, melimpah, jadi akan menyebabkan masalah. Kita akan dapat penyakit yang lain, ya, sebab darah tu mengalir tanpa beku. Jadi pentinglah dalam tubuh badan kita perlukan makanan yang mengandungi kalsium untuk pembekuan darah. Kemudian kita tengok magnesium pula. Ya, dalam mineral seperti magnesium ini, apa perlunya, apa fungsinya dalam tubuh badan kita? Terutamanya pada murid-murid kalian semua. Ya, murid-murid perlukan, ya, magnesium ini. Pertamanya adalah fungsinya adalah untuk otot. Ya, dalam tubuh badan kita ada otot kita. Ya, tubuh badan kita tengok otot kita kan, di sini otot kita ataupun panggil muscle kan, otot kita. Jadi bila otot kita kuat kan, berarti itulah kandungan magnesium yang ada dalam tubuh badan kita mencukupi. Tapi kalau sekiranya kadang kita lemah, otot kita nak angkat barang pun, ya, kita nak angkat satu barang yang berat pun, ya, kita lemah, letih, sakit otot dan sebagainya, boleh jadi itu adalah kerana kekurangan kandungan magnesium dalam tubuh badan kita. Baik, kemudian juga adalah untuk saraf. Ya, jadi saraf ni ialah kan, dalam tubuh badan kita ni setiap kita ada saraf yang halus kan, saraf-saraf ni, ya. Jadi saraf ni adalah sangat penting lah untuk diri rasa dan sebagainya. Jadi dengan adanya magnesium ini akan membetulkan, ataupun mengembalikan fungsi saraf dengan betul dalam tubuh badan kita. Baik, kemudian kita lihat juga iaitu kandungan besi dan ferrum. Kandungan besi dan ferrum. Apa tugasnya? Adalah untuk membentuk hemoglobin. Hemoglobin apa? Iaitu dalam darah. Dalam darah. Jadi maksudnya hemoglobin dalam darah ini sangat penting. Jadi kandungan besi atau ferrum ini akan membentuk darah yang sempurna. Sebab itu dipanggil hemoglobin. Kemudian kita tengok juga iaitu natrium. Kandungan natrium. Kandungan natrium ini sangat penting dalam tubuh badan kita. Pertamanya adalah untuk menetapkan tekanan darah. Kadang-kadang tekanan darah dalam tubuh badan kita ini perlu normal. Manusia normal, ya, ataupun tekanan darah yang normal, ya, biasanya, ya, untuk sukatan yang bahagian atas tu ialah 80 dan bahagian bawahnya ialah 120. Ini pengiraan untuk menetapkan tekanan darah, terutamanya, ya, tekanan darah bagi tubuh badan manusia. Kalau sekiranya sukatan tekanan darah itu melebihi daripada had yang ditetapkan, contohnya macam 160/200 kan, 160 atas per 200, maka boleh jadi seseorang itu mempunyai tekanan darah tinggi yang bahaya. Jadi boleh dapatkan bantuan rawatan dan sebagainya. Okey. Baik, kemudian kita lihat juga iaitu kandungan kalium. Kalium berbeza. Di sini kalium, di sini kalsium. Kalium ni lain. Fungsi ini adalah untuk otot dan saraf. Jadi dalam tubuh badan kita perlukan otot-otot yang kuat dan sebagainya untuk kita mengangkat barang dan sebagainya. Begitu juga saraf, fungsinya adalah untuk diri rasa dan sebagainya dalam tubuh badan kita. Okey, kemudian kita perlukan juga iodin. Iodin ni adalah untuk membentuk hormon mengawal pertumbuhan, ya. Dalam tubuh badan kita
akan ada hormon-hormon. Ya, maksudnya bila semakin matang ataupun semakin ke arah remaja ataupun balik, maka hormon-hormon pertumbuhan darah badan kita akan mula berkembang. Ya, maka itu akan menyebabkan pertumbuhan kita menjadi matang, dewasa dan sebagainya. Jadi maksudnya iodin ni sangat diperlukan dalam tubuh badan kita untuk membentuk hormon dalam tubuh badan kita. Ya, jadi bila apalagi kalau sekarang kamu ya masa zaman-zaman remaja hari ini, maka kamu akan adanya pertumbuhan hormon dalam tubuh badan kamu ya. Baik, kemudian kita juga perlukan fosforus. Fosforus ni apa? Adalah untuk membentuk dalam respirasi sel. Maksudnya dia akan membentuk sel-sel kan, membina sel-sel itu. Jadi fosforus ni sangat penting lah kan. Jadi kalau sel dalam tubuh badan kita kan tidak aktif ke ataupun dah mati ke sel dan sebagainya, maka suatu tentu akan menimbulkan komplikasi kepada tubuh badan kita ya. Baik, kemudian akhir sekali ialah fluorin ya. Ini fluorin ya. Apa fungsinya? Adalah pembinaan tulang dan gigi. Jadi fluorin ni amat penting untuk tulang kan. Jadi bila kita membesar kan, daripada kita kanak-kanak mulut tinggi ni ya, kemudian kita besar sikit begini, kemudian sekolah rendah kan, lepas tu sekolah menengah, dan akhirnya kita menjadi matang, dewasa kan. Begitulah. Jadi maksudnya pembinaan tulang ini sangat penting. Dan begitu juga gigi kita kan. Jadi bila adanya fluorin, maka akan bertambah kukuh lagi gigi kita. Dan ingat, gigi kita ni perlu dipakai ya, sampai kita akhir hayat kita. Jadi jagalah gigi kita. Dengan itu, kita mesti ada kandungan-kandungan garam mineral ini dalam tubuh badan kita supaya kita kekal sihat. Baiklah, kemudian kita lihat juga, tengok yang sebelah sini, iaitu kesan kekurangan ya. Kesan kekurangan bahan-bahan ini. Okey, seandainya apa kita bincangkan tentang kesan kekurangan bagi kalsium. Ya, saya ulang sekali lagi. Murid-murid, sekarang ni kita tengok kesan kekurangan kalsium kepada tubuh badan kita. Bagi kanak-kanak, dia akan penyakit riket. Maksudnya pertumbuhan badan dia, tulang dia tidak begitu bagus sebagainya. Boleh jadi tulang dia, kesan tulang dia bengkok ke, ataupun tulang dia tidak membesar dan baik dan sebagainya. Itu maksudnya riket. Bagi orang dewasa, penyakit tulang ataupun kita panggil osteoporosis. Begitu juga. Jadi penyakit orang dewasa ialah osteoporosis, iaitu mungkin tulang yang bengkok kan, ataupun tulang dia tak kuat dan sebagainya. Kenapa? Kerana dalam tubuh badannya kurangnya kalsium ya. Jadi kita cuba dapat makan makanan yang mengandungi banyak kalsium, terutama macam susu-susu dan sebagainya. Itu banyak mengandungi kalsium yang boleh menguatkan lagi tulang dan tubuh badan kita. Apalagi kepada murid-murid semua ya, pertumbuhan untuk membina tulang, pertumbuhan badan ya, pada hari ini, pada umur 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, kita sangat memerlukan bahan makanan mengenai kalsium ini untuk pembinaan tulang kita supaya kita semakin tinggi ya dan membesar. Baik, kemudian kita lihat juga kalau kekurangannya bagi kalsium juga, iaitu akan menimbulkan darah yang lambat membeku. Darah bila kalau sekiranya kadang-kadang kita terluka lah, bukan kita nak lukakan sendiri. Kadang-kadang kita bila kita contohnya potong sayur ke sebagainya, kadang dengan tidak sengaja kan, darah mengalir keluar sikit. Jadi darah tu amat penting lah untuk beku. Jadi kalau tak beku pun masalah juga. Dia mengalir saja, lama-lama dalam tubuh badan kita ni yang mengandungi darah ni, lama-lama darah pun menjadi kekurangan ya. Jadi dalam tubuh badan kita kurang darah, lagi bahaya juga. Jadi dengan adanya, dikata dengan adanya kalsium ni, maka ya darah lambat membeku kan. Maksudnya jadi maksudnya dalam tubuh badan kita ni sentiasa pergerakan ya. Dan tubuh badan kita ni darah sentiasa bergerak. Jadi kita perlukan darah yang dalam ni, tubuh badan kita perlu cair jugalah kan. Jadi supaya dia dapat darah ni dapat bergerak dalam seluruh tubuh badan kita ya. Baik, kemudian kita lihat juga apakah kesan jika kekurangan magnesium. Yang pertamanya ialah otot akan terjejas. Ni otot kita
masa kita ni kan, otot kita di sini semua otot-otot kita boleh jadi otot kita akan jadi tidak bermaya, lemah dan letih dan sebagainya. Dan itu juga saraf. Dalam tubuh badan kita ni ada saraf kan, saraf sebagainya ya. Kita boleh jadi saraf ni semua satu entiti yang sangat kecil sangat, halus kan. Jadi sangat penting lah. Saraf ni akan berfungsi dalam tubuh badan kita, maka barulah kita akan dapat terasa apa yang kita sentuh, objek-objek yang kita sentuh dan sebagainya. Kalau saraf tak fungsi, maka sukar untuk kita merasai kan satu-satu objek dan sebagainya. Dia rasa kita hilang boleh jadi. Okey, baik. Kemudian kita lihat juga bagaimana kalau kesan kekurangannya bagi besi ataupun ferum ya. Jadi akan ada penyakit anemia ya. Kemudian kita tengok juga kesan kekurangan bagi natrium. Jadi kalau seorang murid contohnya dia kurang natrium dalam tubuh badan dia ya, maka boleh jadi akan kekejangan otot. Otot dia kejang kejang. Contohnya kalau dia bersukan kan, mungkin dia ada larian 100 meter, 200 meter kan, ataupun seorang yang aktif dalam sukan sebagainya, mungkin dia main hoki ke bola sepak sebagainya, maka tiba-tiba kaki dia kejang macam tu lurus saja kan. Jadi adalah kena rawatan yang betul pakar-pakar fisioterapi itu dia akan membantu ataupun dengan cara yang betul. Jadi boleh jadi kalau berlakulah kekejangan pada murid ataupun cikgu sendiri, maka kita kena tahulah macam mana penyelesaian dia. Dengan macam mana? Dengan kita duduk kemudian kita tarik sini, tarik kaki ni supaya menghilangkan rasa kekejangan di bahagian otot kaki kita. Biasanya kejang ini berlaku kepada otot-otot di bahagian kaki kita ni kadang-kadang juga boleh jadi tangan juga kejang sebagainya. Kenapa? Kerana kekejangan berlaku apabila terlalu agresif. Otot itu bekerja kuat sehingga agresif, maka boleh jadi berlaku kekejangan. Namun begitu, kalau sekiranya kandungan natrium yang cukup dalam tubuh badan kita, boleh jadi dapat mengurangkan masalah kekejangan otot dalam tubuh badan kita. Okey, baik. Kemudian kita lihat juga iaitu kesan kekurangan kalau sekiranya kalium, kurangnya kalium, maka begitu juga akan berlaku pada masalah otot. Otot kita mungkin tidak kuat ke, lemah ke, boleh jadi kita nak angkat barang yang objek yang berat kan, 2 kilo, 3 kilo pun tak mampu kan. Macam kita tengok orang-orang tua kadang-kadang kan, dia tak mampu untuk angkat barang berat. Bila dia angkat barang 2 kilo, 3 kilo, jatuh balik semula. Boleh jadi itu akan berlaku pada masalah otot ya. Baik, kemudian kita tengok iodin. Apa yang akan berlaku bila seorang itu tubuh badannya kekurangan iodin pula, maka dia akan menjadi beguk. Apa itu beguk? Beguk ni ialah penyakit yang membengkak di bahagian di sini ya. Di bahagian leher di sini. Dia akan bengkak sini. Jadi mereka akan sakit lah. Bila dah bengkak, beguk ni, maka sakit untuk menelan lah. Dan juga kita punya tempat untuk telan ini pun kan akan jadi sakit, kena bengkak kan. Jadi susah untuk dia surut. Jadi bila dah bengkak, sakit sebagainya, maka susah untuk kita makan makanan tekak kita akan rasa sakit. Tapi bukan COVID-19. COVID-19 dia sakit tekak juga. Itu penyakit COVID-19 kan. Tapi kali ini ialah masalah beku. Jadi biasanya masalah beku ini kan boleh kita dapatkan bekalan makanannya, kandungan-kandungan iodin yang banyak ialah daripada barangan-barangan ataupun makanan-makanan laut seperti kerang terutamanya ya, udang saya ingat sotong dan sebagainya. Maka kandungan-kandungan ataupun makanan-makanan laut ini banyak menyumbangkan iodin kepada tubuh badan ya. Dengan itu boleh dapat mengurangkan penyakit beku. Ada banyak pelajar-pelajar kita yang kena sakit beku kan dan sebagainya, maka mereka akan mengalami kesakitan yang amat sangat dan sukar untuk menelan makanan Baik, kemudian kita lihat juga bagaimanakah kesan kekurangan bagi fosforus pula Okey, kesan kekurangannya apabila seseorang murid ini ataupun tubuh badan kita kurang kepada fosforus ini, maka akan kurang tenaga. Kita orang rasa tidak bermaya. Nak belajar pun
Nak belajar tu, mulalah tak bermain letih saja, nak tidur aja. Sebab apa? Kurangnya fosforus. Maka kalau kita nak belajar bersungguh-sungguh, kita nak aktif, kita nak sehat, maka banyakkan makan kandungan yang banyak fosforus supaya badan kita bertenaga. Selain pada itu kita bersukan juga. Kalau kita bersukan pun dapat menyumbangkan tenaga kita. Elakkan daripada kurang tenaga. Elakkan daripada malas belajar. Oleh itu kalau kita tenaga yang banyak, kita pun aktif dalam belajar. Maka dengan itu kita pun mudahlah jawab soalan. Lulus PEXA SPM okey, baik. Kemudian kita lihat juga bagaimana kesan kekurangan apabila seseorang itu dan tubuh badannya kurangnya fluorin. Kita tengok. Jadi kesannya ialah karies gigi. Karies gigi tu apa? Gigi kita ni kan akan menyebabkan karies. Akan tumpuk-tumpuk dan sebagainya kan. Akan menyebabkan masalah gigi dan sebagainya. Gigi kalau sakit masalah. Karies gigi akan banyak sebagainya, dia akan tumbuh begitu kan. Jadi tak bagus. Jadi gigi kita pun tak boleh simpan lama. Maka dengan itu saya syorkanlah supaya kita banyakkan makan makanan yang mengandung fluorin agar gigi kita kuat dan juga gigi kita dapat bertahan lama, tidak rosak dan sebagainya. Gigi kita ni akan kita kena pakai sampai kita akhir hayat kita. Kalau umur kita 80 tahun, gigi kita ada 80 tahun lah gigi kita itu bekerja untuk kita. Jadi sebab itu kita kena jaga gigi kita elakkan daripada kerosakan gigi dan sebagainya. Ingat brush gigi, ingat brush gigi, ingat brush gigi supaya gigi kita bersih, sihat dan segar. Orang lain pun suka bercakap dengan kita. Baiklah, kita lihat sekarang ni. Saya ingin ajukan beberapa soalan kepada murid-murid secara langsung. Cuba tengok. Kalau sekiranya apakah fungsi kalsium kepada tubuh badan kita? Yang pertamanya ialah membina tulang. Yang keduanya gigi yang kuat. Okey? Kita padamkan. Membina tulang, membina tulang, dan juga menguatkan gigi kuat, itu fungsi. Membina tulang dan gigi yang kuat. Okey? Baik, kemudian kita lihat. Kita bertanya lagi soalan. Dia kata kalau sekiranya seseorang itu kekurangan besi dan ferrum dalam tubuh badannya, apakah yang berlaku? Kekurangan anemia. Okey. Anemia. Baik, kemudian kalau sekiranya apakah fungsinya? Fungsi bagi kalium. Kalium ni adalah untuk fungsi otot dan juga saraf. Otot dan juga saraf. Baik, kemudian kita lihat juga apakah sebenarnya fungsi bagi fluorin? Iaitu pembinaan tulang dan gigi. Pembinaan tulang dan gigi. Okey, kemudian kita tengok apakah kesan apabila kekurangan fluorin ini, iaitu karies gigi. Baik, kemudian kita lihat apakah kesan bagi kekurangan iodin pula. Dia akan menimbulkan kesan berguk. Okey. Okey, so dah kita dah buat kita tengok latihan-latihan ini kemudian cubalah kita buat latihan sikit kita masukkan kita padamkan ni darah lama berbeku Okey, sekarang ni cuba kita buat latihan. Apakah fungsi bagi kalsium? Okey, soalannya ialah cuba kamu tulis kan latihannya. Apakah fungsi kalsium kepada tubuh badan manusia? Kamu tulis ni ada 1, 2. Dan apa kesannya jika seseorang itu mengandungi kekurangan bagi kalsium dalam tubuh badan dia? 1 dan 2. Okey, kemudian kita lihat juga besi dan ferrum ini tugasnya adalah fungsinya untuk membentuk hemoglobin. Dan apakah kesannya jika seseorang itu kurang hemoglobin dalam tubuh badannya? Kemudian kita lihat kalium. Apakah fungsi kalium? Tulis. Saya nak pelajar-pelajar semua tulis apakah fungsi kalium? Ada tadi. Dan juga kesannya ialah masalah otot. Dan juga yang kosong ni
apakah kesan kalau seseorang itu kurang iodin dalam tubuh badannya? Dan akhir sekali kita tengok apakah kesan bagi seseorang itu kekurangan fluorin dan apa fungsinya, ya. Kalau kekurangan fluorin di sinilah kan, kemudian apakah fungsinya. Okey, jadi sekarang ni saya nak pelajar ingatkan balik ya apa yang kita belajar tadi dan tuliskan semula dalam kertas awak tu. Boleh tulis sekarang. Okey, baiklah. Kita sambung balik. Saya ingat pelajar-pelajar dah boleh siapkan latihan. Okey, kita tengok. Dia kata, soalan saya ialah, apakah fungsi bagi kalsium kepada tubuh badan? Kamu dah tulis. Jawapannya ialah membina tulang. Kita tulis balik semula. Membina tulang. Oh, saya fikirkan ini pen hitam. Jadi sekarang kita cuba kita tengok pen hijau kan. Kita cuba tengok pen hijau ni. Iaitu pertamanya ialah membina tulang. Membina tulang. Ya. Ada satu lagi tu ruangnya. Apakah fungsi kalsium pada tubuh badan kita? Pertamanya adalah untuk menghasilkan, menguatkan gigi. Ya, gigi kuat. Ya, untuk gigi yang kuat. Ya. Baik, kemudian kita lihat juga latihan. Cuba kamu jawab tadi kan. Latihan kamu tengok betul atau tidak? Cuba tengok. Kesan kekurangan kalsium daripada tubuh badan manusia, iaitu pertamanya ialah dia kata penyakit riket. Riket ni apa? Yang tentang tulang yang tak kuat lah. Untuk kanak-kanak kita panggil riket, tulang ni tak kuat, bengkok. Orang tu osteoporosis kan. Bengkok saja. Ini dia. Riket kan. Ya, kemudian kesan dia jadi iaitu darah lambat membeku. Darah lambat membeku penting ya. Beku darah ni pun penting juga. Ini dia jawapan dia. Baik, kemudian kita tengok apakah kesan bagi besi dan ferrum. Kita dah padamkan dia. Kalau sekiranya kekurangan besi dan ferrum tu, apakah kesan dia? Itu penyakit anemia. Penyakit anemia. Okey. Kemudian kita lihat pula fungsi bagi kalium. Fungsi bagi kalium. Apa fungsi? Kalium ni adalah untuk fungsi otot dan juga saraf. Fungsi dia untuk menguatkan otot dan juga saraf. Ini dia jawapan dia. Baik, kemudian iodin. Iodin pula. Kalau sekiranya seseorang itu kesan kekurangan iodin dalam tubuh badan dia, dia akan menghasilkan kesan beguk. Beguk. Beguk tu apa? Okey, soalan saya. Kamu tuliskan. Apakah itu penyakit beguk? Penyakit beguk iaitu penyakit pembengkakan, bengkak di bahagian leher, ya, di bahagian di sini, sehingga menimbulkan kesan sukar untuk makan, menelan makanan, ya, apabila bahagian ini sudah membengkak, ya. Ini dipanggil penyakit beguk di bahagian leher kita, Itu jawapan dia. Baik, sekali kita lihat apakah kesan kekurangan bagi fluorin, ya. Bagi fluorin ini kesan kekurangan bagi fluorin, kesannya dulu, iaitu pertamanya iaitu tentang karies gigi. Karies gigi akan ada karies lah. Maksudnya kerosakan dan sebagainya kan. Gigi kita rosak Kemudian apakah fungsi fluorin ini? Fungsi fluorin ini adalah untuk membina tulang dan gigi. Untuk membina tulang dan juga gigi. Ada latihan di sini. Kita tengok jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ya, jawapan yang ada dalam 9 soalan yang saya kemukakan kepada awak. Cuba awak siapkan latihan. Okey.
soalan saya ulang sekali lagi. Jelaskan. Soalan saya, cuba tengok. Jelaskan kandungan. Kandungan garam mineral. Garam mineral. Jelaskan kandungan garam mineral. Jelaskan kandungan garam mineral. Kalau tak nampak pun tak apa. Tapi saya beri soalan kepada awak ni. Ya, jelaskan kandungan garam mineral. Saya ulang sekali lagi. Soalan latihan ialah jelaskan kandungan garam mineral. Saya tutup ni. Tak nampak kan? Sebenarnya ada lebih kurang 8 kandungan garam mineral, iaitu yang pertamanya kalsium, yang kedua magnesium, yang kedua magnesium, yang ketiga besi ataupun ferrum, yang keempat natrium, yang kelima kalium, yang keenam iodin, dan yang ketujuh fosforus, dan yang ke-8 ialah fluorin. Inilah kandungan-kandungan yang ada dalam garam dia. Sempurnalah pelajaran kita hari ini tentang garam mineral. Sekarang ini saya ingin menasihatkan anda supaya anda makan makanan yang mengandungi pelbagai zat makanan dalam diet makanan harian kita. Ya, pastikan kita makan dengan betul, dengan diet makanan yang betul, supaya tubuh badan kita sihat. Apalagi bila kita sihat, kita mudah belajar. Dan bagi budak-budak Islam tu, dia boleh beribadat. Mudah untuk dia beribadat. Okey? Jadi jangan lupa, badan sihat, otak cerdas, maka kita akan dapat keputusan, kebiasaan yang baik. Boleh? Cuba dan belajar, teruskan belajar. Sekian, terima kasih.